أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله المعاني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين حمدا حامد حمدا الشاكرين حمدا فائزين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم wa'tasimu bihamdillah wa la tafarraqu. Pertama-tama sekali sama-samalah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan taufik dan inayah Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita peluang dan ruang untuk kita ditemukan walaupun dalam platform live sebegini. Okey, sahabat-sahabat muka buku, sahabat-sahabat saudara seagama, sahabat-sahabat non-muslim, sahabat-sahabat netizen seluruh rakyat Malaysia daripada utara ke selatan, timur ke barat, Sabah, Sarawak, Borneo dan seangkatan dengannya. Salam satu Malaysia Okey, Alhamdulillah. Hari ini saya terpanggil untuk berkongsikan beberapa isu-isu semasa yang bagi saya semakin menyedihkan. Pertama sekali saya ingin menyentuh berkaitan dengan isu sajat. Okey, sajat. Sajat ni, okey, kalau kita perhalusi betul-betul, saya dah lama dah dengar kan pihak berkuasa, polis tahu di mana tempat persembunyian sajat, dan yang menimbul teka-teki macam mana sajat boleh lampat sampai ke negara jiran ketika kita sedang melalui proses PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Macam mana dia boleh lepas? Ini timbul teka-teki lah sampai ke hari ini tak dapat dirungkai dengan kata-kata macam mana lompongnya kawalan bukan kita kata kawalan keselamatan, maksud dia boleh sampai border negara jiran tu. Kita pelik kat situ timbul teka-teki sikit lah kan. Masa kita tahu di mana-mana pun ada roadblock ketika itu, dan macam mana dia boleh lepas daripada KL ni sampai ke Thailand tu kita pelik lah. Betul ramai yang cakap dia ada duit, dia boleh buat macam-macam kan, tapi itulah macam mana boleh lepas. Kedua, yang menjadi persoalannya di sini, Malaysia diuji dengan suatu varian baru varian baru yang saya dengar semakin menakutkan. Varian ni tak ada simptom, tiba-tiba kena tu boleh orang kata KO terus kan. Boleh sampai meninggal dunia. Orang kata virus baru ni bahaya dia, walaupun golongan yang muda kena pun boleh kiok kan. Bahaya. Jadi bahaya. Kita pelik satu perkara lah, daripada mana varian baru ni masuk kan. Katanya daripada negara India, US dan US dan apa satu lagi saya lupa lah tapi realitinya varian baru ni datang dari luar negara. Macam mana boleh merebak masuk ke Malaysia ni? Dulu varian baru, varian lama pun kita, bukan varian lama lah, yang dulu punya virus COVID-19 pun kita dah terkesan, tambah datang varian baru ni. Itu persoalan kedua yang ingin saya sentuh. Dan persoalan ketiga dua tu saya habiskan sikit dua. Macam mana varian baru ni masuk ke Malaysia? Melalui apa? Melalui foreigner. Dan kita pelik, adakah PKP ni hanya dalam Malaysia saja, yang daripada luar negara masuk Malaysia ni macam mana kawalannya? Itu kita timbul persoalan sikit lah di situ. Macam mana kita benarkan warga negara daripada India, yang kita tahu negara India ni tengah berdepan dengan satu pandemik yang sangat menakutkan, ramai yang terkorban, ramai yang menjangkiti. Tiba-tiba varian daripada luar negara tu masuk ke Malaysia. Kenapa benda ni boleh berlaku kalau kita betul-betul kawal di kawasan airport tu kan? Dan yang ketiga, kita dalam Perintah Kawalan Pergerakan, lockdown, dan kes makin lama makin kita tengok kejap naik, kejap turun. Bukanlah saya nak mempertikai kan Perintah Kawalan pula dah, total lockdown ni. Bukan saya nak pertikai kan, tapi saya macam pelik sikit lah industri perkilangan, industri pembinaan ini masih beroperasi seperti biasa, walaupun ada beberapa premis yang telah ditutup kerana didapati telah melanggar peraturan. Tapi realiti risiko dia tu tetap ada. Perkilangan buka, perindustrian buka, dan tadi saya terbaca di laporan berita sindiket pelacuran ataupun perdagangan manusia, pelacur-pelacur beroperasi diceras
di area Maluri tak silap saya tadi. Tapi kenapa benda-benda macam ni boleh berlaku sedangkan kita tahu kita dalam perintah total lockdown. Kalau betul-betul kita nak turunkan, nak landaikan jangkitan COVID-19, ini yang kita perlu bantras dulu. Macam mana foreigner boleh masuk ramai. Tak payah cerita tempat lain lah, cerita kat Putrajaya ni pun sudah lah. Kita tengok kat Putrajaya ni, terus terang cakap lah, Putrajaya ni pun saya tengok bukanlah kita nak mempertikaikan pekerja-pekerja asing ni, tapi saya tengok mereka tidur bergelimpangan bila dah selesai mereka bekerja tu, tidur dekat-dekat rapat-rapat yang cleaner-cleaner kan. Orang rakyat Malaysia disuruh duduk di rumah. Foreigner ataupun pendatang bukan pendatang lah, kita tak boleh nak hukum mereka pendatang kita pun tak tahu dia orang ni ada pasport ke tak ada pasport, Allahualam saya pun tak pernah pergi check lah kan, tak pernah tanya lah. Tapi kita tengok dia orang duduk rapat-rapat, tidur rapat-rapat kan, buat macam tak ada apa. Sedangkan rakyat Malaysia disuruh duduk di rumah kan. Itu perkara ketiga yang saya nak sentuh. Perkara keempat, kita pelik varian baru ni katanya bahaya, tapi kita tengok pemimpin-pemimpin politik, selebriti dan geng-geng kayangan ni ke hulu ke hilir juga kita tengok Kita tengok bukan kita kata kosong. Kadang-kadang kita tengok di social media ke, di berita ke, mereka ni bergerak bergerak ke sana ke sini, ke sana ke sini. Ada yang test drive kereta lah, ada yang orang kata ulang-alik lah daripada Pantai Timur, KL apa semua kan. Jadi kita pelik. Saya tak sebut siapa saya tak sebut siapa, dan saya tak berminat nak sentuh pada individu, tapi saya pelik perkara ini berlaku di saat kita dalam proses nak landaikan jangkitan COVID-19. Perkara-perkara ini berlaku. Dan lately ni, kebelakangan ni, kita dengar isu ramai yang sampai bunuh diri. Bukan ramai lah kan, ada lah kan, kes tu ada nak kata ramai tu macam terlampau kejam sangat statement saya tu, tapi benda tu ada, wujud. Ada yang terjun bunuh diri, ada yang orang kata macam ni nak cakap tertekan kan, depressed. Lepas tu apa ni, dia rasa macam orang kata mungkin hilang pedoman. Dan sebagai orang Islam memanglah perbuatan membunuh diri itu ditegah oleh agama Islam, dan agama-agama lain pun saya rasa mungkin perkara itu tidak disuruh pun ataupun dilarang keras, tapi ada yang buat Kenapa? Kerana mungkin mereka tertekan dengan faktor ekonomi yang tidak stabil, moratorium tidak dilanjutkan, KWSP tidak diteruskan, ICNA dan sebagainya ini mungkin secara tidak langsung ada kesan dan implikasi yang kepada rakyat. Jadi saya tak bercakap mewakili mana-mana pihak politik. Politik tetap politik lah, mereka buat kerja mereka, rakyat pun tetap bekerja. Kita respect each other, kita tak ada nak mempertikaikan. Cuma boleh tak kalau boleh ada sensitivity terhadap rakyat yang terkesan sekarang ni. Rakyat sekarang terkesan tau, yang miskin semakin miskin yang makin melarat semakin melarat. Yang pemimpin politik nak tunjuk makan Maggi tapi pakai jam mahal pun saya rasa tak valid lah waktu macam ni nak tunjuk makan Maggi kosong lah tu kan. Sedangkan boleh je Maggi tu nak letak udang lah, ayam, sotong kan, tapi nak tunjuk kata konon-konon terkesan. Sedangkan rakyat dah lama terkesan. Rakyat miskin semakin miskin. Golongan OKU, golongan warga emas, golongan ibu tunggal makin terkesan. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya nak sentuh. Jadi adakah kita berbalik pada objektif sebenar untuk melandaikan jangkitan COVID-19, atau kita buat sesuatu short sendiri saja? Kenapa kata short sendiri? Tak ada kesan ni. Okey, saya tak nak bercakap panjang kerana saya ada tugasan lain. Kita bersama dalam live yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.